Penyataan hak cipta. Klip video ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Menyalin, menerbitkan semula, mengedarkan dan menontonkannya sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya kepada orang awam tanpa kebenaran penerbit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Penyataan penafian. Klip video ini diterbitkan semata-mata bagi tujuan pembelajaran dan latihan. Maklumat yang terkandung dalam video ini disediakan atas dasar seadanya tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, kegunaan atau pematuhan dengan kehendak perundangan semasa. Ia bukan pengganti kepada nasihat profesional. Penerbit mereka bentuk bahan pengajaran dan penyampai tidak bertanggungjawab atas sebarang salah faham dan kerosakan yang timbul daripada penggunaan video ini termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif. Kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di program e-pembelajaran pengurusan risiko proaktif, amalan terbaik dan pematuhan, anjuran Borderless Oz Ventures. Topik utama yang dibincangkan di dalam siri ini ialah kewajipan perundangan pemegang taruh. Objektif pembelajaran kursus. Perbincangan siri ini memberikan tumpuan kepada kewajipan undang-undang utama pemegang taruh berhubung dengan pengurusan risiko di tempat kerja. Objektif pembelajaran kursus bagi siri ini pula ialah untuk menerangkan latar belakang ringkas Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, memetik tafsiran istilah penting di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, memetik kewajipan am majikan, orang yang bekerja sendiri dan prinsipal di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, memetik kewajipan am dan hak pekerja di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, memetik peruntukan berkaitan organisasi keselamatan dan kesihatan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan memetik peruntukan utama di bawah cadangan peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pengurusan risiko. Kandungan pembelajaran kursus. Subtopik yang dibincangkan merangkumi pengenalan, bahagian 4 kewajipan am majikan, orang yang bekerja sendiri dan prinsipal, bahagian 6 kewajipan am dan hak pekerja, bahagian 7 organisasi keselamatan dan kesihatan dan cadangan peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pengurusan risiko. Memandangkan skop perbincangan agak luas, siri ini diterbitkan dalam 5 subsiri. Subsiri pertama ini memberikan tumpuan kepada pengenalan. Pengenalan. Peruntukan perundangan utama berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ditetapkan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pindaan kepada akta tersebut telah diwartakan pada Mac 2022. Ia dijangkakan akan dikuatkuasakan pada awal tahun 2024. Suatu peraturan baru berhubung dengan pengurusan risiko juga dijangkakan akan diwartakan dan dikuatkuasakan setelah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 dikuatkuasakan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menerapkan falsafah peraturan kendiri dan prinsip boleh dipraktikkan. Peraturan kendiri. Peraturan kendiri bermaksud adalah menjadi kewajipan orang yang mewujudkan risiko dan orang yang bekerja dengan risiko untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ia memerlukan majikan dan pekerja terlibat secara aktif dalam perundingan bersama melalui komunikasi yang berkesan. Boleh dipraktikkan. Boleh dipraktikkan bermaksud langkah kawalan yang hendak dilaksanakan perlu mengambil kira keterukan hazard dan risiko yang dihadapi, keadaan pengetahuan mengenai bahaya atau risiko itu dan apa-apa cara untuk menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko. Ada tidaknya dan kesesuaian cara untuk menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko. Dan
kos untuk menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko. Seterusnya, peruntukan di bawah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994 menjadi tambahan kepada dan tidak mengurangkan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain yang berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya terdapat sebarang konflik, peruntukan di bawah akta tersebut mengatasi peruntukan yang bercanggah atau tidak konsisten dalam undang-undang bertulis lain dan ditafsirkan sebagai diganti setakat percanggahan atau ketidakkonsistenan yang terlibat. Seksyen 3. Tafsiran. Majikan artinya mana-mana orang yang membuat satu kontrak perkhidmatan untuk mengambil kerja mana-mana orang lain sebagai pekerja. Pekerja artinya mana-mana orang yang telah membuat suatu kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan. Kontrak perkhidmatan artinya apa-apa perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis dan sama ada secara nyata atau tersirat yang menurutnya seseorang bersetuju untuk menggaji seseorang yang lain sebagai pekerja dan orang yang lain itu bersetuju untuk berkhidmat dengan majikannya sebagai pekerja dan termasuklah suatu kontrak perantisan. Orang yang bekerja sendiri artinya seseorang individu yang bekerja untuk keuntungan atau ganjaran selain daripada di bawah kontrak perkhidmatan, sama ada atau tidak dia sendiri mengambil kerja orang lain. Prinsipal artinya mana-mana orang yang dalam perjalanan atau bagi maksud perdagangan, perniagaan, profesion atau pengusahaannya membuat kontrak dengan seorang kontraktor untuk pelaksanaan oleh atau di bawah kontraktor itu keseluruhan atau sebahagian daripada apa-apa kerja yang diusahakan oleh prinsipal itu. Kontraktor artinya mana-mana orang yang membuat kontrak dengan seorang prinsipal untuk menjalankan keseluruhan atau sebahagian apa-apa kerja yang diusahakan oleh prinsipal itu dalam perjalanan atau bagi maksud perdagangan, perniagaan, profesion atau pengusahaan prinsipal itu. Dan penghuni berhubung dengan tempat kerja artinya seseorang yang menguruskan atau mengawal tempat kerja. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi di sub-siri seterusnya.